Usaha melestarikan alam sekitar terus diperkasa menerusi inisiatif Iskandar Puteri Rendah Karbon RPRK yang memanfaatkan pelajar sekolah dan komuniti setempat. Langsung dari Johor bersama Nur Iliana Khalid. Silakan Ili. Terima kasih. Bagi menerapkan nilai kelestarian dalam kalangan generasi muda, Sekolah Kebangsaan Taman Perling komited mewujudkan projek di Kuru-Kuru Corner sebagai usaha mengurangkan janaan sisa di tapak pelupusan. Projek dilaksanakan menerusi geran IPRK berjumlah RM12,000 menerima dan memberi barangan diperoleh daripada warga sekolah serta komuniti setempat. Erwin Zaid ada laporannya. Sejak mula beroperasi 2 tahun lalu, Day Kuru-Kuru Corner yang bermaksud ruangan kitaran dalam bahasa Jepun telah berjaya memperkasa amalan penggunaan semula dalam kalangan warga sekolah dan juga komuniti setempat. Ia beroperasi dengan kekuatan 26 pelajar prasekolah mengguna pakai konsep kebajikan iaitu menerima barang boleh digunakan dan memberi barangan tersebut kepada sesiapa yang inginkannya. Okey. Bermula untuk kami mempertingkatkan usaha kita semula, kita buat mingguan. Setiap hari Rabu mereka akan datang bawa barang recycle. Kalau mak bapak dia pun dia akan turunkan di sini untuk buat timbangan. Kemudian timbangan terkumpul itu kita akan beri token kepada murid, kepada ibu bapa juga di akhir closing lah. Kemudian barang-barang kita semua akan dikumpulkan di bilik perkumpulan itulah. Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Johor Pembelajaran, Muhammad Hanafi Samad berkata, inisiatif dijalankan SK Perling berjaya mendorong sekolah sekitar Bandaraya Iskandar Puteri untuk mendapatkan geran IPRK. Antaranya, SK Perling 2 membangunkan hub kompos sisa dengan peruntukan geran IPRK sebanyak RM12,000. Projek-projek yang terpilih di bawah geran IPRK ini menerapkan elemen pendidikan, kesedaran dan penyelidikan dan penyelesaian perubahan iklim. Geran IPRK menawarkan bimbingan, kepakaran dan pendanaan kepada sekolah-sekolah untuk membangunkan inovasi sosial yang memberi nilai tambah kepada ruang untuk kita mengurangkan karbon. Melentur buluh pialah daripada rebungnya. Itulah pepatah Melayu yang tepat menggambarkan inisiatif sekolah ini bagi memupuk kelestarian alam sekitar di kalangan murid-murid sekolah. Dan ini secara tidak langsung dapat melahirkan generasi yang cakna dan pintar akan alam sekitar. Erwin Zaid, RTM. Selamat datang. Geran bernilai RM19,000 diperuntukkan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP bagi membentuk masyarakat rendah karbon menerusi pertanian pintar ladang fertigasi Koperasi Masjid Impian Emas. Pertanian pintar itu mengguna pakai kaedah Internet of Things IoT, memantau operasi ladang secara dalam talian dan pembajaan secara automatik. Ketua Projek Pertanian Pintar Ladang Fertigasi Masjid Impian Emas, Dr. Nur Alafiza Yunus berkata, sistem IoT dapat menjimatkan tenaga kerja sehingga 80% kerana sistem siraman dan bancuhan baja dijalankan secara automatik. Sistem membolehkan pekerja membuat penetapan siraman mengikut masa bersesuaian. Manfaat lain adalah sistem IoT ini dapat membantu juga pengurangan rendah karbon di mana bila sistem menjadi cekap, pengeluaran bertambah, oleh itu penggunaan sumber berkurangan. Jadi bila penggunaan sumber seperti baja, air, jadi dia dapat mengurangkan karbon dari segi penggunaan sumber tu. Jadi di situ kita boleh tengok adalah dia meningkatkan kecekapan sistem, meningkatkan hasil tanaman. Projek pertama kita, pengurusan sisa mampan, telah berjaya dan ini kali kedua lah pihak kami menerima geran daripada MBIP untuk projek tanaman fertigasi dan hidroponik ini. Projek yang ada di masjid ni di bawah keseliaan Koperasi Masjid.
Beliau berkata demikian semasa bengkel hands-on penjagaan tanaman dan sistem fertigasi di Masjid Impian Emas yang disertai 70 penduduk setempat. Syarikat pemaju perumahan perlu mencari alternatif jangka masa panjang bagi menyediakan ruang parkir mencukupi semasa membangunkan projek perumahan rakyat PPR bagi mengelakkan isu ruang parkir terhad daripada bertambah. Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Nur Sidi Aizuddin Maknur berkata, ia kerana pertumbuhan masyarakat di kawasan PPR akan bertambah dari semasa ke semasa. Antara alternatif ialah menyediakan ruang landskap hijau di kawasan tersebut yang berperanan sebagai kawasan simpanan untuk dijadikan ruang parkir pada masa akan datang sekiranya terdapat keperluan. Kerana kita tak nak peningkatan pemajuan perumahan tambah seperti cendawan, tetapi well-being ataupun keselesaan, keharmonian, kesejahteraan rakyat yang akan menduduki kawasan tersebut tidak dipandang serius. Sebab at the end of the day, komuniti itulah yang akan mengadu, yang akan menyatakan viral atau akan menyatakan pelbagai masalah. Isu ruangan parkir terhad menjadi isu utama yang dihadapi penduduk PPR di Johor. Baiklah, laporan tersebut mengakhiri paparan berita wilayah dari Selatan Tanah Air. Kembali semula ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Lili langsung dari Johor. Jangka hayat sungai di negara ini dilihat berkembang positif. Ia selepas banyak sungai yang pernah dikategorikan sungai mati atau kelas 5 pencemaran berubah lebih baik. Namun ia masih memerlukan penyelenggaraan dan kerja-kerja pembersihan. Ikuti laporan disediakan Taufik Salimin sempena Hari Sungai Sedunia. Pengarah Institut Penyelidikan Kelestarian Alam Sekitar RISE UTM, Profesor Teknologis Dr. Azmi Aris berkata, pada 2018 banyak sungai di Johor dikategorikan sebagai kelas 4 iaitu hanya sesuai untuk pengairan dan kelas 5 tercemar teruk. Kebanyakan sungai yang berada dalam kelas ini adalah di kawasan bandar dan perindustrian. Namun pada tahun 2020, jumlah itu berkurangan kerana penghentian sementara operasi industri susulan Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau di negeri Johor, kalau saya boleh tengok statistik dia, 2018 ada 30 sungai di dalam negeri Johor jatuh pada kelas 3. Sementara kelas 4 ada 11 dan ada 3 kelas 5. Yang kelas 4 dan kelas 5 ni basically duduk di Pasir Gudang dan juga di Tebrau. Tapi pada tahun 2020, seperti yang saya kata tadi, dah tidak ada lagi kelas 5 dan kelas 4 yang asalnya ada 11 dah menurun kepada 5, dan oleh kerana yang tercemar ni dah semakin berkurang, maka penambahan kepada kelas 3. Tambahnya lagi, trend sama dilihat seluruh negara, namun perubahannya berlaku sangat perlahan. Justru pendekatan holistik perlu dilaksana segera dengan melibatkan peranan semua pihak. Ia berikutan sumber-sumber pencemaran semakin bertambah selari dengan perkembangan pembangunan di seluruh negara. Memang sudah sampai masanya masalah pencemaran ni diselesaikan dengan kaedah yang holistik lah, menyeluruh. Bukan hanya bergantung kepada Jabatan Alam Sekitar ataupun bergantung kepada IWK, tapi semua pihak, PBT pun perlu mengambil bahagian. Dan sungai ini sebenarnya pada saya lah, bukan kita tak patut serahkan isu sungai ni hanya kepada Jabatan Alam Sekitar ataupun JPS. JPS memang biasanya dia lihat lebih kepada kuantiti dia lah. Tapi jabatan tak boleh hanya serahkan pada Jabatan Alam Sekitar. Pihak PBT pun saya rasa perlu mengambil peranan sebab memang sungai itu lalu di dalam kawasan mereka. Meskipun Johor antara negeri aktif melancarkan Johor Bersih, namun ia belum cukup jika masyarakat masih gagal memupuk kesedaran mengenai kelestarian sungai. Ia pun merupakan antara negara yang boleh dijadikan contoh terbaik dalam pengurusan sungai.
Usaha untuk memelihara sungai menjadi tanggungjawab semua pihak, tidak kira kerajaan, badan bukan kerajaan maupun masyarakat, dan penglibatan menyeluruh ini mampu menjamin kebersihan demi kelangsungan sungai di Malaysia. Jadilah masyarakat yang bertanggungjawab, tingkatkan kesedaran demi kebersihan sungai di negara kita. Taufik Salimin, RTM. Mayat perempuan lengkap berpakaian tanpa identiti ditemui di Pantai Puteri, Tanjung Kling, Melaka sekitar pukul 8 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patit berkata ketika ditemui mayat dalam keadaan tertiarap terbenam di dalam pasir. Hasil pemeriksaan mendapati tiada kesan kecederaan atau unsur jenayah di badan mangsa. Mangsa yang dianggarkan berusia 20 tahun itu dipercayai warga negara selepas pemeriksaan lanjut menemui kesan suntikan BCG. Namun pihak polis masih dalam proses mengenal pasti identiti mangsa melalui cap jari. Mayat dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat. Pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan hadir ke Balai Polis bagi membantu siasatan. Folkfest 2023 yang mempamerkan keunikan elemen kebudayaan tradisional dan moden dijangka akan menerima lebih 5,000 pengunjung. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, pesta rakyat itu merupakan satu kelainan yang dibawakan oleh Majlis Bandaraya Seremban MBS. Kita lihat sambutan dia agak baik dan kita lihat sendiri bagaimana orang ternganga ataupun terpaku dengan persembahan mereka, dan saya rasa boleh diteruskan sebagai acara tahunan oleh pihak MBS. Dengan kerjasama daripada MOTEK, saya harap bahawa kerjasama ini akan memberikan kebaikan kepada industri ini sendiri. Seni tarian dari negara Thailand dan Indonesia turut menjadi tarikan dalam pesta itu.